أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لرضاء الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتاح، فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم فضل. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب العالمين. Alhamdulillah, ma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat, taufik, kesihatan, dapat lagi kita bertemu pada pagi ini untuk meneruskan majlis ilmu kita. Diharapkan tuan-tuan dan puan yang hadir sihat wal afiah. InsyaAllah sama-sama kita mengikhlaskan hati kita. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat untuk kita dunia dan akhirat. Allahumma amin. Jadi sambungan kitab Usuluddin kita pada pagi ini, kitab Risalah Al-Misbahul Munir, pada muka surat muka surat 25. Huraian sifat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata musannif, huraian sifat yang ke-10, iaitu nama bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang wajib, yakni yang mesti ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 pada pihak bilangan, pada pihak cakapan, pada pihak tuturan, yang ke-10 daripada 20, iaitu sifat hayat. Sifat hayat yang mana artinya, arti hayat sifat hidup ataupun sifat perhidup. Jadi sifat Allah Ta'ala, sifat yang wajib bagi zat Allah Ta'ala itu banyak, seperti mana yang kita imani secara ijmalnya, secara borongnya. Wajib tiap-tiap kita laki-laki dan perempuan yang mukallaf beriktikad bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki segala sifat kesempurnaan. Jadi sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang layak dengan Allah tidak terhitung, tidak terhingga, tidak terkira, melainkan Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui hakikat segala sifat-sifat kesempurnaan bagi zat dia. Sungguh pun begitu, wajib juga kita beriman secara tafsil
makna mengetahui sifat-sifat Allah secara bilangan satu persatu seperti mana yang dah dibuat, yang dah disusun oleh ulama sebanyak 20. Jadi yang 20 ni tak boleh tidak, mesti kita kena belajar, fahami satu persatu. Tapi dalam keimanan kita yang secara ijmal tadi, apabila kita mengatakan Allah Ta'ala wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maka termasuklah 20 ataupun yang 13 yang kita belajar. Masuk sekali dalam segala tu, dalam sekalian sifat kesempurnaan. Tapi wajib kita kena tahu satu persatu sifat-sifat yang telah diijma'kan oleh ulama, yang mesti ada pada zat Allah, yang tak boleh tidak, paling kurang mesti kita kena belajar satu persatu sebagai langkah untuk kita memahami akidah, pegangan dan kepercayaan kita terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 20 ni kita mesti kena fahamkan betul-betul, paling kurang untuk kita menjaga akidah kita supaya tidak kita terjatuh di dalam mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Maka di antara 20 sifat tu ialah sifat hayat, sifat hidup. Baik, bagaimana keterangan dia? Kata musannif, wajib pada syarak, yakni wajib pada undang-undang Allah Ta'ala. Syarak makna undang-undang Allah. Sama seperti wajib sembahyang, wajib puasa, wajib zakat, wajib menutup aurat. Ni pun wajib juga. Jadi wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap orang yang mukallaf, laki-laki ataupun perempuan, wajib mengetahui. Seandainya ada di kalangan mukallaf yang tidak mengetahui, maka berdosalah dia. Jadi siapa-siapa yang tak tahu lagi wajib belajar. Kalau tak tahu sedang belajar, dimaafkan. Tapi kalau tak tahu sebab tidak belajar, tidak dimaafkan. Jadi untung belajar. Kalau belajar tak tahu pun insya-Allah dimaafkan sebab sedang belajar. Kalau tak tahu dengan sebab tidak mahu belajar, itu berdosa. Baik kita belajar. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya. Mengaku dengan makna menyungguhkan, menyungguhkan di dalam hati, meyakini di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala, yakni ada pada zat Allah Ta'ala, ada pada diri Allah Ta'ala itu satu sifat yang namanya sifat hayat. Hayat ni nama bagi sifat yang wajib ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sedia kala lagi. Apa erti hayat? Ertinya sifat penghidup. Sifat penghidup. Kita pun ada sifat penghidup juga. Kita manusia pun hidup juga, tapi sifat hidup kita tidak serupa dengan sifat hidup yang ada pada zat Allah. Di antara perbezaannya, sifat hidup kita ni baharu. Ada pun sifat hidup Allah Ta'ala sedia kala. Sifat hidup kita akan berakhir dengan mati. Sifat hidup Allah tidak bertemu dengan mati selama-lamanya. Itu beza. Iaitu sifat hayat ataupun sifat penghidup tu, kata musannif, iaitu sifat penghidup ataupun sifat hayat, ialah satu sifat
yang ada ia. Nak bagi tahu sifat hayat ni adalah suatu jenis sifat yang dirinya ada betul-betul, ada sungguh-sungguh. Diri sifat hidup tu ada betul-betul, ada sungguh-sungguh. Sebab itulah sifat hayat ni tergolong di dalam sifat-sifat ma'ani. Kita dah bagi tahu sifat ma'ani adalah sifat yang dirinya ada betul-betul, ada sungguh-sungguh. Seperti mana sifat ma'ani makhluk. Sifat ma'ani yang ada pada makhluk, contohnya sifat putih pada kertas. Sifat putih pada kertas. Diri kertas tu namanya zat, namanya jirim, namanya jisim. Warna putih yang duduk pada diri kertas tu namanya sifat ataupun arab. Sifat ma'ani, yakni putih tu benda ada. Putih tu benda ada sungguh-sungguh. Putih tu, sifat putih tu benda yang ada sungguh-sungguh. Sebab tu kita boleh tengok putih tu, kerana diri putih tu benda ada. Tidak sama dengan sifat nipis yang ada pada diri kertas. Sifat nipis yang ada pada diri kertas, kita kata kertas itu bersifat dengan nipis. Selain daripada bersifat putih, kertas tu juga bersifat dengan nipis. Tetapi perbezaan di antara putih dengan nipis tadi, warna putih tu benda ada sungguh-sungguh. Diri nipis benda yang tiada tetapi sungguh. Sungguh kertas tu nipis. Sungguh kertas tu bersifat dengan nipis. Tapi kalau kita nak tengok nipis tu tak boleh. Nak pegang nipis tak boleh. Nak hidu nipis tak boleh. Nak sentuh nipis tak boleh. Nak rasa nipis tak boleh. Sebab apa? Sebab nipis ni benda yang tiada. Betul ke betul? Salah? Dah kata betul ke betul pun salah juga jawapan. Sifat nipis ada ke tidak, tuan-tuan? Ada? Tak ada? Dah mana satu pula ni. Dia tanya orang sebelah, ada tak ada? Belajar kan? Belajar nak faham. Tak? Bila faham baru boleh pakai. Ngaji tauhid macam ni lah. Dia tak sama macam ngaji hadis, tak sama macam ngaji tafsir, tak sama macam ngaji sirah ngaji tauhid dia kena fikir. Tang fikir tu yang kita malas tu. Nipis banyak kali ulang dah, tak apalah ulang banyak kali. Bukan maksudnya bila kita ulang bondo sama tak pek pahala dah. Allah sebut dah jadi, sebut Allah lagi dapat pahala lain pula. Kita cerita ilmu yang sama walaupun berulang-ulang dapat pahala lain. Allah Ta'ala bagi, dia maha kaya. Baik, ulang balik, tanya balik. Mentang-mentang maklum dah lama cuti kan, 1/2 tahun cuti. Nipis tu ada ke tidak? Ada. Mana? Tak nampak pula dah. Nipis tu tuan-tuan, kan ada kotes depan mata tu, ada kotes. Cuba tengok kotes tu. Nipis tak kotes tu? Tengok kotes tu bukan tengok esei, tengok kotes tu. Tengok kotes tu. Kotes tu sifat je nipis. Kan? Ada tak nipis tu? Ada. Mana? Gaso. Gaso kan apa? Tangan. Cuba gaso. Cuba gaso. Gaso. Yang tuan tak gaso lah. La ilaha illallah. Orang suruh gaso kan kena bayar. Dia takut nak gaso pula dah. Tak ada. Gaso lah ni, belajar nak bagi faham. Bukan nak memain ni dah ni. Gaso. Pegang. Cuba pegang nipis tu.
Pegang kotes kita lah, dia pegang kotes kawan ni pula dah. Pegang nipis tu. Yang kita pegang tu nipis ke pegang kotes? Dah tu. Dah katanya pegangnya. Pegangnya kotes bukan pegang nipis. Nampak tak? Faham tak ni? Tak apa, tak faham pun cakap faham je lah. Lepas tu kita tengok, katalah nampak nipis kan. Katakanlah kita kata nampak nipis tu mana? Yang tuan-tuan nampak tu kotes ke nipis? Kotes. Dan tanya tadi nipis, bukan dan tanya kotes. Dan tanya nampak tak nipis? Dia kata baik nampak. Mana? Tua apa baik? Tua mana? Tua. Nia dia pegang tua lagi, nia lagi. Yang tua tu kotes. Yang nia tuan-tuan pegang ni pun kotes kan? Nak hidu lagi lah tak boleh. Nak rasa dengan lidah lagi tak elok gupo kan? Jadi nipis ni bondo tak ada. Nipis bondo tak ada. Kalau ada boleh tengok, kalau tak boleh tengok pun boleh sentuh, boleh rasa, boleh hidu, boleh cium. Itu bagi tahu dah. Tiap-tiap sesuatu yang boleh dikesan dengan panca indera yang 5. Bila boleh dilihat, boleh didengar, boleh disentuh, boleh dihidu, boleh dicium, boleh dirasa, menunjukkan benda tu ada. Macam putih tadi. Nampak putih tu? Nampak mata nampak putih tu. Apa tu putih tu tadi kata ada putih. Nipis tak nampak. Yang kita nampak tu kertas. Nipis kita tak boleh pegang. Yang kita pegang ni kertas, bukan pegang nipis. Bukan pegang nipis, bukan kita nampak nipis, nampak kertas. Sebab tu ada beza di antara sifat putih dan sifat putih dan sifat nipis tadi. Sifat nipis, sifat yang ada sifat putih, sifat yang ada, minta maaf. Sifat putih, sifat yang ada. Sifat nipis, sifat yang tiada tetapi sungguh. Sifat nipis tu sungguh. Kalau orang tanya sungguh ke tidak kertas tu nipis, kita jawab sungguh. Tak apalah, tak faham pun. Saya akan belajar. Jadi kembali balik pada kitab. Bila kita sebut sifat ma'ani, sifat ma'ani ni sifat yang dirinya ada betul-betul, ada sungguh-sungguh. Macam putih tadi. Cuma putih tu sifat ma'ani makhluk. Jangan disamakan pula dengan sifat ma'ani Allah. Sifat ma'ani yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak serupa dengan sifat ma'ani yang ada pada diri makhluk. Kalau sifat ma'ani makhluk ni berwarna. Sifat ma'ani Allah bukan jenis berwarna. Cuma buat contoh tu nak bagi faham perbezaan di antara sifat yang ada dengan sifat yang sungguh. Tiap-tiap benda ada mesti sungguh. Tu sipi dia tu. Tiap-tiap benda yang ada pasti sungguh. Tiap-tiap perkara yang sungguh belum pasti ada. Baik. Begitulah juga dengan sifat hayat ni. Sifat hidup Allah Ta'ala ni sifat yang ada sungguh-sungguh. Makna diri sifat hayat tu ada sungguh-sungguh di zat Allah Ta'ala. Dia tak sama dengan sifat salbiyah yang kita dah belajar dulu. Contohnya sifat salbiyah apa? Qidam contohnya. Qidam sifat salbiyah. Makna Melayu qidam sedia kala. Jadi sifat sedia kala tu kalau ditanya ada ataupun tidak diri sifat sedia kala, diri sifat qidam tu ada ke tidak? Maka jawabnya diri sifat qidam tu tiada tetapi sungguh. Sedia kala tu sungguh bukan ada.
Kalau sifat ma'ani kudrat, kudrat ada lagi pula sungguh. Pening tak tuan-tuan? Wajib pening. Kalau tak pening tu pelik. Kalau tak pening pelik. Kalau pening tu biasa tu tanda nak dapat dah tu, insya-Allah. Kalau tak pening tu makna dia tak mikir tu. Ada orang poning-poning polo mikir apa dia tak poning pun. Macam mana nak poning dia tak mikir. Dia fikir poning. Tapi tak pun poning-poning dapat pahala sini. Pada poning mikir duit. Poning mikir ilmu dapat duit. Dapat duit pula dah. Fikir poning fikir ilmu dapat pahala. Allah ampunkan dosa. Tak apa belajar. Baik. Jangan jomu ngaji tauhid ni tuan-tuan. Bondo payah ni, bondo mulia ni. Yang payah lah nak dapat. Macam ikan kan, ikan murah-murah tu boleh tangguh ke hati-hati air yo. Ikan mahal-mahal kono menyolam ke dasar laut tu baru dapat ikan mahal. Ikan merah tu dia main kat topi-topi ke. Dia main kat topi-topi sampan. Tak ada. Ikan bilih boleh lah. Ilmu tauhid ni dalam. Nak dapat dia kena solam dulu. Solam tu kadang lomeh tu. Kena fikir banyak, kena ulang-ulang banyak, macam tu. Baik. Dan iaitu satu sifat yang ada ia pada zat Allah Ta'ala. Dengan ada sifat itulah, maksud itulah dengan ada sifat hidup itulah, dengan ada sifat hayat itulah Allah Ta'ala itu hidup tidak mati. Dengan adanya sifat hayat itulah Allah Ta'ala dikatakan hidup. Tak boleh kata Allah tu mati. Jangan dikatakan Allah tu mati. Sebab apa tak boleh kata Allah tu mati? Sebab dia bersifat dengan hayat. Dia bersifat dengan hidup. Tidak mati Allah Ta'ala tu wajib ke mustahil? Tidak mati Allah Ta'ala wajib ke mustahil? Wajib. Pandai, Masya Allah, tabarakallah. Tidak mati Allah Ta'ala tu wajib, mesti. Mati Allah mustahil. Apa arti mustahil? Perkara yang tidak boleh diterima pada akal. Tak ada dah. Anak murid paling bijak kali inilah anak murid ke Masjid Kampung Gelam ni. Empek lain tak boleh lawan. Apa itu empek lain cakap macam tu pula empek orang kan. Baik. Dan hidup Allah Ta'ala itu tidak dengan roh. Itu perbezaan di antara sifat hidup Allah dengan sifat hidup kita makhluk. Kita ni hidup sebab ada roh. Allah Ta'ala hidup tidak dengan roh. Kalau tak belajar ni boleh jadi terfikir tu. Bila sebut kita manusia ni hidup, kita faham bila sebut hidup ada roh, bila sebut hidup ada roh. Boleh jadi kalau kita tak belajar nanti datang bisikan dalam hati daripada nafsu ataupun bisikan syaitan yang nak merosakkan akidah, yang nak mengajak kita supaya menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Boleh jadi dia datang fikir jangan-jangan Tuhan ni hidup dengan roh. Macam manalah roh Tuhan ni agak-agak. Boleh jadi dia tanya macam tu. Sebab tu di sini ulama ataupun musannif menjaga supaya kita lebih faham dengan kata Allah Ta'ala tu hidup, iaitu Allah Ta'ala tu hidup tidak dengan roh. Maka jangan dikatakan, jangan diiktikadkan di dalam hati, ataupun jangan dikatakan dengan lidah kita Allah tu ada roh, Allah tu hidup dengan roh. Jangan cakap begitu. Jangan kata Allah Ta'ala hidup dengan roh. Sebab apa? Kalaulah Allah Ta'ala tu hidup dengan roh, menyerupailah dia seperti jirim, seperti jisim, seperti kita makhluk. Dulu kita dah belajar mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith.
Dulu kita dah belajar, dah i'tiqad dah Allah Ta'ala tidak serupa dengan segala sesuatu pada pihak zatnya, sifatnya, perbuatannya. Allah tak serupa dengan jirim, Allah tak serupa dengan jisim, tak serupa dengan arad. Maka yang ada roh ni, yang berroh ni, makhluk seperti kita seperti kita manusia ni. Patung menyembah berhala. Faham maksud syirik ni? Syirik ni menyengutukan Tuhan dengan sesuatu yang lain. Sama ada menyengutukan zatnya dengan yang lain, menyengutukan sifatnya dengan yang lain, menyengutukan perbuatannya dengan yang lain. Syiriklah tu. Menduakan Allah, menyengutukan Allah. Jadi wajib kita jaga akidah. Wajib kita mentauhidkan, mengesakan, menunggalkan, jangan menyengutukan. Jadi kalau seandainya ada di antara yang beriktikad Allah ada roh, maka dia telah masuklah dalam kata orang yang menyengutukan Allah. Mensyirikkan Allah ni kafir lah. Kafir. Mensyirikkan Allah ni kafir. Jangan mudah-mudah kata orang syirik. Jangan mudah-mudah kata doa kat kubur ni syirik, maknanya kau ni kafir. Faham tu? Kalau kita kata orang duk berdoa kat kubur ni syirik, maknanya kita kata orang berdoa kat kubur ni kafir. Borek tak borek tu tuan-tuan? Jangan main-main. Barang siapa yang memanggil, yang menuduh seseorang itu, seseorang muslim mukmin itu kafir, padahal dia tidak membuat perkara-perkara yang menyesatkan Allah, maka kembalilah murtad tu kepada orang yang memanggil. Tukang panggil itu murtad. Bukan doa, dia boleh memberi apa yang kita mahu. Kalau dia berdoa di kubur sambil i'tikad dia macam tu, barulah dia syirik. Ada ke orang doa macam tu? Ada ke orang berdoa macam tu? Tak ada. Kita minta dengan Allah. Kita minta dengan Allah. Baik, kemudian dan jika roh itu qadim sekalipun, sekalipun nak dikatakan roh Allah Ta'ala itu sedia kala juga, pun tak boleh juga cakap macam tu. Pun tak boleh juga cakap macam tu. Nak kata Allah Ta'ala tu ada roh. Roh Allah tak sama dengan roh kita. Roh Allah tu qadim. Walaupun kata begitu, tak sah, tak boleh. Haram, merosakkan akidah. Sebab apa tak boleh pula? Kerana ni jawab ni alasan. Lain. Gabung dengan roh, maka Allah Ta'ala itu jadi kam muttasil. Bila dah Allah Ta'ala itu bergabung dengan roh, jadi kam muttasil pada zat, ataupun dikatakan Allah Ta'ala itu jisim, maka Allah Ta'ala itu berjisim pula dah. Sebab itulah tak sah dari segi akidah nak dikatakan Allah Ta'ala itu hidup dengan roh, bergabung dengan roh. Kerana kalau Allah Ta'ala itu bergabung dengan roh, jadi kam muttasil. Ataupun dikatakan Allah Ta'ala itu jisim. Boleh ke nak kata Allah jisim? Tak boleh. Sebab apa? Dia mukhalafah, dia tak serupa dengan jisim. Apa dia jisim? Yakni benda-benda yang diterima bahagi, ataupun sesuatu yang boleh dibahagi-bahagikan. Itulah erti jisim. Allah bukan jisim. Kalau Allah tu jisim, makna zat Allah tu boleh dicerai-beraikan. Allah tu boleh dibahagi-bahagikan. Kita ni sebab kita ni hidup lagi kerana kita ni masih digabungkan dengan
roh. Bila sampai waktu besok Allah Ta'ala pisahkan roh tu daripada jasad kita, maka matilah kita. Makna tiap-tiap sesuatu yang bergabung dia boleh bercerai. Sama. Sepupu sepapak dia lah tu. Jirim jisim tu makhluk lah. Bila sebut jirim jisim makhluk. Allah tak boleh dipanggil jirim, Allah tak boleh dipanggil jisim. Bila sebut jirim jisim, dia mesti bertempat, dia mesti baharu, dia mesti tak boleh sunyi daripada gerak ataupun diam. Allah, boleh tak kita nak kata Allah sedang bergerak ataupun Allah sedang duduk diam? Boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh, kerana sifat gerak dan diam tu adalah sifat jirim ataupun jisim. Badal. Jadi maka iaitu nak dikatakan Allah Ta'ala kam muttasil, yakni sesuatu yang bergabung, ataupun nak dikatakan Allah Ta'ala tu jisim, batil, makna salah. Pada mana salah tu? Pada bicaraan sifat wahdaniyah. Dalam sifat wahdaniyah dulu kita dah bicarakan dah. Dalam bab ketunggalan dulu kan, satu pada zat Allah dengan makna zat Allah bukan daripada jenis kam muttasil ataupun kam munfasil. Dulu kita dah tolak dah. Takkan hari ni kita nak ubah pula? Dulu kita dah i'tikad Allah Ta'ala tidak seperti jirim jisim. Takkan hari ni pula nak kata Allah Ta'ala seperti jirim jisim? Sebab itulah namanya akidah. Makna kalau dah pegang gitulah kok mana-mana pun. Kalau dulu dah beriktikad, kita dah beriktikad dalam hati sungguh-sungguh beserta dengan dalil-dalil mengatakan Allah Ta'ala itu bukan daripada jenis kam muttasil dan kam munfasil, selama-lamanya begitulah pegangan kita, tak berubah dah. Itu nama akidah. Kalau sekejap lain, hari Isnin kata Tuhan tak bertempat, hari Selasa malam Rabu kata Tuhan duduk atas langit. Ada jenis orang macam tu. Sebab apa? Dia ngaji belakang. Pahaman tu pun dia tak ada, pahaman ni pun dia tak ada. Lama dia jadi biol, jadi bengok. Ada orang kat sini macam tu. Cerang kat tangan siapa? Dia kata sama ya. Tuhan, ustaz tu kata Tuhan duk atas arah, tak apa ini Tuhan tak sama ya dua-dua. Sama apa? Jangan main-main. Sama dia kubat. Mana boleh akidah betul dengan akidah sosek, mana boleh duduk sekali? Ada orang datang ajar macam tu. Tuhan duduk atas langit, turun naik langit ada? Tak ada isakat ni. Kalau ada halau kan. Ya sungguh halau kan buat apa? Mengajar orang bono-bono polik macam tu. Sebab tu AJK masjid kena cerodik, kena ngaji betul-betul. Ada orang dia nakkan jawatan je, tapi semua dia panggil. Orang kampung daripada elok akidah jadi rusak akidah sebab dia. Dah panggil semua. Seakan popular panggil, seakan baca semayang baca sodak panggil, dia tilik situ. Orang nak tilik ilmu tu betul ke salah? Faham ke faham ni? Lah, poning lah orang masjid Kampung Gelam. Hari Isnin panggil orang Syiah ngajar. Hari Selasa panggil Wahabi ngajar. Hari Rabu panggil Ahli Sunnah ngajar. Hari Selasa, hari Khamis panggil Islam liberal ngajar. Tak gila jadi. Lepas tu dia kata semua betul. Dah tak betul tu kalau cakap macam tu, dah tak betul lah tu. Aduh pula semua betul pula dah. Sebab itulah suruh ngaji akidah ni. Biar dapat beza pahaman yang betul, yang tak betul. Mana yang layak dengan Tuhan, mana yang tak layak dengan Tuhan. Ni dah. Sebab itulah suruh mengaji tu niatnya tak beramal. Bukan ngaji nak suka-suka dengar dah. Ni dah. Ngaji sifat 20 tapi boleh terima agak pahaman kata Tuhan duduk atas langit, Tuhan turun naik langit.
Sama je. Ni kata bengong jadi ni. Poning gitu pun poning nak mikir. Macam mana boleh macam tu? Sama yo dia kata. Jangan main-main tuan-tuan. Kita salah panggil orang. Dalam ramai-ramai tu orang akidah botu, kita panggil orang akidah polik-polik datang mengajar. Orang daripada bermazhab tinggalkan mazhab. Sebab dek kita panggil orang mengajar jenis tak bermazhab tu, siap. Jawab lah besok. Tu. Orang puak-puak tu dia pandai, dia macam musang bulu ayam tuan-tuan. Dia tak tunjukkan diri dia dah. Dia tengok keadaan tu. Apa tu slow-slow dia masukkan pahaman tu. Gitu hanggu. Tak soda yang salah pun hanggu juga. Mana ada salah, tak ada salah pun. Ngaji dengan dia tak ada pun ada salah pun. Mana kau nak tahu salah ke? Betul kau pun tak reti. Kau pun tak reti. Mana kau nak nampak salah? Roti baru nampak salah. Kalau kita tak pandai semayang, nampak tak salah? Mana nak nampak? Betul lah semayang. Tu imam tak habis takbiratul ihram lagi, kita dah sudah takbiratul ihram. Kan? Imam baru Allah, kita dah Allah kat belakang dah. Nampak tak salah? Tak nampak sebab tak faham. Bila dah belajar syarat nak sah takbiratul ihram makmum, kena pastikan tu imam dah selesai takbiratul ihram. Allahu akbar, baru sah kita makmum nak angkat takbiratul ihram. Ni dah tu imam Allah, dia pun kalut kat belakang Allah juga. Nak copek semayang lah seorang, tak payah semayang berimam. Kemudian katanya musannif lagi, ada ustaz mengajar dah kitab Muniyatul Musalli dah. Ada kan? Ustaz tu dah ganti siapa nama ustaz dah? Ustaz Akmal. Siapa tak datang ngaji dengan Ustaz Akmal je jatuh tangan. Ramai tak datang ngaji. Ngaji ya tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat kita semak selama ni semayang kita betul ke salah ke. Lupa-lupa boleh ingat balik. Baik, maka iaitu batil makna tak boleh. Salah tu pada berbicara, pada perbicaraan, pada perbahasan sifat wadaniyah dulu. Dalam bab wadaniyah dulu dah diterangkan dah. Bahawasanya Allah Ta'ala tidak boleh dikatakan kam muttasil ataupun kam munfasil. Dan batil pada bicaraan mukhalafatuhu lil hawadith. Dalam bab, dalam sifat mukhalafah dulu, makna bersalahan Allah Ta'ala bagi segala sesuatu yang baharu. Apun dulu dah jumpa dalil-dalilnya yang menunjukkan Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan jisim ataupun jirim ataupun arad dan sebagainya. Yang lepas kedua-duanya, maknanya bahasan, perbincangan, huraian tentang sifat wahdaniyah dan mukhalafah dah lepas, dah sudah kedua-duanya dengan dalil-dalil yang nyata di sana. Di sana itu makna dalam bab wahdaniyah dan mukhalafah. Habis. Dan sifat hayat itu tidak ada baginya takluk. Apa arti takluk tuan-tuan? Jangan lupa takluk ni maknanya urusan bagi sifat. Takluk tu makna urusan bagi sifat. Sifat-sifat ma'ani yang sifat-sifat ma'ani yang 7 tu semuanya ada ta'alluq kecuali sifat hayat ni sebutir. Sifat hayat sebutir tak ada ta'alluq. Adapun kudrat, iradat, ilmu, hayat, hayat tak ada. Kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam ada ta'alluq. Sifat hayat sebutir tak ada ta'alluq. Kita ulang balik. Kudrat artinya sifat perkuasa. Ta'alluq sifat kudrat, peranan sifat kudrat. Apa peranan dia? Menjadikan sesuatu perkara mungkin ataupun meniadakan sesuatu perkara mungkin. Itu peranan kudrat. Ta'alluq kudrat. Ta'alluq tu cakap Arab, Melayunya peranan, kerja, urusan sifat. Kemudian iradat, arti Melayunya sifat berkehendak.
dengan ada sifat berkehendak inilah Allah Ta'ala menetapkan menentukan sesuatu daripada perkara mungkin. Itulah ta'alluq bagi sifat iradat. Nak menentukan makhluk tu nak dijadikan ataupun nak menentukan makhluk tu tidak dijadikan. Itu peranan iradat, kudrat, iradat, ilmu. Ta'alluq inkishaf, makna nyata segala-gala perkara yang wajib, perkara yang mustahil dan perkara yang harus, semuanya nyata pada sifat ilmu Allah. Apa lagi? Lepas ilmu apa? Hayat, sama. Ilmu sama, betul. Kudrat dan ilmu hayat. Hayat ya ni. Sama bahasa belum jumpa lagi. Belum jumpa lagi. Tu tingkatan 6. Jadi hari ni kita jumpa sifat hayat. Hayat tak ada ta'alluq. Ta'alluq ni urusan sifat kepada benda lain. Urusan sifat pada benda lain. Jadi sifat hayat tak ada ta'alluq. Ingat tu. Ni di antara soalan yang akan keluar dalam kertas peperiksaan hujung tahun. Hafalkan ni, sebutir ni. Nanti soalan dia bunyi macam ni. Dalam banyak-banyak sifat ma'ani, manakah sifat yang tidak ada ta'alluq? Tuan-tuan pun jawablah subjektif, sifat hayat. Tak boleh objektif. Objektif nanti tuan-tuan main baling dadu je. Subjektif. Baik, tidak ada bagi ta'alluq, hanya sifat yang mengesahkan. Mengesahkan tu makna sifat yang membolehkan. Yakni pada akal kita duk fikir sifat hidup tu, sifat hayat tu adalah suatu sifat yang nak mengesahkan, yang nak membolehkan. Tu ada tu, mengesahkan dan membolehkan bagi zat Allah Ta'ala bersifat, bahawa bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain juga. Maksudnya begini, akal kita fikir sifat hayat tu adalah suatu sifat yang menjadi asbab boleh ada sifat-sifat yang lain pada zat Allah. Kerana akal kita berfikir kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan hayat, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan hidup, jawabnya dia mati. Kalau Allah Ta'ala bersifat dengan mati, bolehkah nak bersifat dengan kuasa? Bolehkah nak bersifat dengan mengkehendaki? Bolehkah nak bersifat dengan mendengar, melihat kalau dia mati? Jawabnya tak boleh. Sebab itulah musannif bagi tahu tadi, sifat hayat ni adalah merupakan suatu sifat yang nak membolehkan adanya sifat-sifat kesempurnaan pada zat Allah. Kerana kalau tidak ada sifat hidup pada Allah, nescaya tak adalah segala sifat-sifat kesempurnaan yang lain. Bila dah tak ada segala sifat kesempurnaan yang lain, tak adalah alam ini. Faham sekat situ? Baik. Tetapi kita perlu ingat, itu hanya pada akal kita sahaja. Seandainya ada yang bertanya di antara sifat hidup dengan sifat kudurat, iradat, ilmu, hayat sama yang lain-lain tadi tu, di antara sifat hidup dengan sifat Allah yang lain-lain, mana dulu ada pada Allah? Maka kita jawab, segala sifat Allah Ta'ala itu qadim lagi azali. Tuan-tuan jangan jawab sifat hidup dulu pula. Sebab tadi tu nampak macam ada dulu dan kemudian seolah-olahnya Allah Ta'ala hidup dulu, kemudian baru ada kuasa, kemudian baru ada sifat pelihat, kemudian baru ada sifat pendengar. Sepintas lalu nampak macam tu, tapi hakikat tidak begitu, kerana segala sifat Allah Ta'ala qadim lagi azali. Jadi kalau keluar soalan besok, di antara sifat hidup dengan kudrat, mana dulu ada pada zat Allah, jawabnya semua sifat Allah Ta'ala tidak ada permulaan bagi adanya. Cuma akal kita fikir sifat hidup tu adalah suatu sifat yang nak membolehkan adanya sifat lain pada zat Allah Ta'ala. Ada pun hakikat, makna tidak ada dulu dan kemudian di antara sifat hidup dan sifat yang lain.
Dan dalil atas adanya sifat hayat dan tidak mati itu, manakah bukti di atas pegangan dan kepercayaan kita bahawasanya Allah Ta'ala itu hidup tidak mati? Mana dalilnya? Mana buktinya? Dalilnya ialah kita fikir. Bila sebut kita fikir, menunjukkan dalil akli. Dan tilik kepada makhluk ini, tengok kepada makhluk ini. Makhluk ni mana? Kitalah di antaranya. Maka jika tidak ada pada zat Allah Ta'ala sifat hidup, apa yang kita fikir? Apa yang kita fikir? Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan hidup, apa jadi? Apa jadi? Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan hidup, apa jadi? Hei, kojak lagi lah 5 minit dia berhenti lah. Kojak lagi tu 5 minit. Jawablah. Kalau Allah Ta'ala tak hidup, dua pun suruh. Sonya untuk yo ke tidak dia. Nak ke tak nak dia. Bukan ngongek. Jawab lah orang tanya. Malu dengan artis-artis tu kan. Tengok penyanyi tu, dia kata hello satu dewan. Kan tengok Maharaja lawak apa mula semua. Apa khabar semua? Baik, semua jawab. Orang Melayu semua tu. Cina adalah 2-3 orang pun kawan Melayu ajak. Ini ulama datang bagi ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang ada habaib doa ajar gitu. Dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bagi salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak ajar. Nak ajar kita jawab salam dengan bersungguh-sungguh. Sebab orang mendoakan kita, maka kita doakan orang tu balik dengan bersungguh-sungguh. Baik. Jadi akan kita fikir kalau Allah Ta'ala tak bersifat hidup, jawabnya nescaya adalah ia mati. Dan jika ia Allah Ta'ala tu bersifat dengan mati, apa jadi? Nescaya tak dapat menciptakan ia Allah akan makhluk ini. Betul ke tidak? Kalau dah Allah Ta'ala tu mati, boleh ke nak menjadikan alam? Jawabnya tak boleh. Kita pun tak ada lah. Kalau Allah Ta'ala tu mati, kita pun tak ada lah. Dan iaitu dakwaan mengatakan Allah Ta'ala tidak hidup, Allah Ta'ala mati, dia tak menjadikan makhluk, batil, salah. Apa bukti salah? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Apa musyahadah? Dengan kita tengok dengan mata kita. Kita tengok dengan mata kita makhluk ni ada dah. Kalau begitu, yakni setelah ditilik dengan dalil-dalil tadi, kalau begitu tetaplah, makna tak bergoyanglah, teguhlah dan kejaplah di hati. Dah cerita pasal akidah. Nak ceritakan akidah ni punya tetapnya begitulah, tetap, padat, padu, tak bergoyang, tak bergoncang. Bila dah ada dalil, bila pegangan kita tu berserta dengan dalil-dalil, bukti-bukti yang bangsa akal ataupun yang bangsa nakal, insya-Allah pegangan dalam hati kita takkan berguncang, takkan bergoyang. Kok mana-mana pun, walau bagaimana keadaan kita senang susah, walau di mana masa dan waktu sekalipun, insya-Allah akidah kita takkan bergoyang, takkan bergoncang dah. Sebab itulah kena belajar dia punya dalil-dalilnya. Sebab dalil ni tempat kita nak berpegang. Nak berpegang. Bila ada tempat berpegang, insya-Allah, tempat bergantung, tempat pegang, insya-Allah kita tak mudah nak hanyut. Tapi kalau tak ada tempat pegang ni, main tiru-tiru je. Orang cakap Allah ada, kita cakap Allah ada. Orang cakap Tuhan tak serupa, kita cakap Tuhan tak serupa. Tapi tempat pegangnya, dalilnya tak ada. Inilah kadang-kadang yang berlaku.
Orang kata Tuhan tak serupa dengan makhluk, kita pun kata tak serupa dengan makhluk. Allah tak serupa dengan jirim dan jisim, kita pun kata macam tu. Tapi dalilnya kita tak tahu, kita tak nak belajar. Ni yang tak jadi mustahil. Orang yang berkata macam tu, dia boleh terpesona, terpedaya dengan pahaman-pahaman yang mengatakan Tuhan tu bertempat dan sebagainya. Padahal dulu dia yang mengatakan Tuhan tak serupa dengan makhluk, tapi sekarang dia juga yang mengaku Tuhan tu bertempat, berpihak dan macam-macam lagi. Sebab apa tu? Sebab tak ada dalil, dia tak tahu bukti, dia hanya tiru orang cakap. Bagi kita yang dah ada dalil ni, insya-Allah kita takkan ubah dah pegangan dan kepercayaan kita. Sebab ada dalil, ada bukti. Dan kejaplah di hati bahawasanya yang paling kita takut ni, bergoyang, bergoncang ni bila tuan-tuan? Saat roh kita nak dicabut keluar besok. Saat sakaratul maut tu, sangat saat getir, peluang terakhir syaitan, iblis nak merosakkan akidah. Siapa nak tolong kita? Bini nak tolong, suami nak tolong, anak-anak, kawan-kawan, tok guru, anak murid. Tak ada siapa nak tolong tuan-tuan, melainkan melainkan Allah ajalah yang nak tolong selamatkan akidah kita pada waktu sakaratul maut tu. Sebab itulah daripada sekarang ni, biarlah kita berpenat-penat mengaji, belajar, usaha. Dengan niat kita, mudah-mudahan Allah pelihara akidah kita daripada rosak waktu hidup, waktu nak mati besok, lebih-lebih lagi. Sebab tu jangan risau, jangan bimbang, belajar je. Letak niat elok-elok, aku belajar akidah ni. Begitulah juga ilmu-ilmu yang lain. Aku belajar ni kerana Allah, sebab Allah suruh nak jaga amal ibadah aku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga amal ibadah aku. Asbab aku belajar ni. Jadi kita belajar ni sebagai usaha kita nak menjaga akidah. Bila kita ada usaha, insya-Allah Ta'ala akan bagilah. Yang kita tak nak ni, kita hanya berdoa, berdoa mengaminkan doa imam. Imam kata Allah iman, amin. Matikan kami dengan iman, amin. Bangkitkan kami dengan iman, amin. Tapi usaha nak menjaga tu kita tak nak buat. Jadi tuan-tuan pergi belajar mana-mana ilmu usuluddin, ilmu akidah. Itulah tandanya tuan-tuan puan-puan sedang berusaha nak menjaga akidah. Mudah-mudahan, sebab tu kena pasang niat ikhlas. Walaupun tak pandai, walaupun tak faham, andai kata Allah Ta'ala tak rezekikan faham pada kita, banyak-banyak faham sikit-sikit je, insya-Allah berkah usaha yang ikhlas tadi, saat-saat kematian kita besok kita akan dijaga oleh Allah. Kita akan jaga oleh Allah. Tu yang kita harapkan. Mudah-mudahan. Kerana yang menyelamatkan kita itu hakikatnya Allah. Tapi nak dapat pertolongan Allah, kita kena usaha juga. Tak boleh semata-mata doa macam tu. Doa tu sebahagianlah juga daripada usaha. Minta, tapi kena buat kerja lah, belajar, fikir. Allah Ta'ala tengok bersungguh hamba dia nak jaga akidah. Pening-pening pun belajar juga, tak faham pun datang juga. Punyalah risau akidahnya, sesat salah, pergi juga dia belajar. Allah Ta'ala tilik tu semua tu tuan-tuan. Usaha kita tu. Dan kejaplah di hati bahawasanya ada pada Allah Ta'ala sifat penghidup. Depan ni ada makan tak tuan-tuan? SOP tak ada. Kita punya harap lah tadi pagi ni. Tak ada tak ada, tak apa. Bahawa ada pada Allah Ta'ala sifat penghidup. Dia Allah tidak mati. Pegang elok-elok dalam hati kita. Pegang elok-elok, kejap, molek, kemah molek dah. Jangan ubah dah. Kalau ada pahaman-pahaman, pengaruh-pengaruh duk kata Tuhan bertempat, Tuhan begini, Tuhan begitu, jangan pakai, jangan terimalah. Itulah dia pengakuan yang sebenar, yang muafakat dengan pengakuan Allah Ta'ala. Mana di pengakuan yang dikatakan pengakuan yang sebenar tadi?
Itulah yang tuan-tuan i'tikad itulah. Allah Ta'ala ada sifat hidup. Dia bersifat hidup sedia kala lagi. Dia tidak mati selama-lamanya. Itulah di pengakuan yang sebenar, yang muafakat, yang sama dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya Allah. Ini dia bawa dalil, dia bawa dalil nakli pula. Yang tadi jikalau dekat atas tadi itu dalil akli, ni dalil nakli pula, ambil daripada Quran buktinya. Mana buktinya yang menunjukkan Allah Ta'ala tu hidup tidak mati? Firman-Nya Allah Ta'ala, huwal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, arti firman Allah Ta'ala, bermula Allah Ta'ala itu, huwa tu, dia Allah, al-hayyu, maknanya yang hidup. Tuan-tuan pernah tak dengar orang berzikir hayyun? Pernah? Sosek ke tak? Donga polik sikit sosek, polik sikit sosek. Al-hayyu tu nama Allah lah. Tu duk sebut Allah hayyun, Allah hayyun, mana Allah yang hidup, Allah Tuhan yang hidup. Sosek apa? Itulah bila tak belajar, jahil, jadi fitnah pada diri. Benda ada dalam agama, kita kata tak ada. Benda betul, kita kata sesat. Padahal diri kita yang jahil. Yang kita dengar la ilaha illallah saja, la ilaha illallah. Bila dengar pelik sikit, hu tu lah, tu tengok tu dalam kitab tu lah yang baca tu. Ni kata apa sikit hu pula dah tu. Ni lah ayat Quran ni lah. Hu tu maknanya dia. Siapa yang dimaksudkan dengan dia tu? Siapa? Dah sosek tak mana? Borek sungguh buat-buat ni. Jangan pergi majlis zikir. Sesat. Puak-puak tu kita nak tahu, itulah di antara petanda-petanda dia anti majlis zikir, larang orang pergi solawat. Puak-puak tu lah tu. Tak kira lah ada al-hafiz ke al-hafuz ke. Tak kira lah pandai hadis ke, ilmu hadis ke, doktor hadis ke, ikutlah. Doktor ni tak semua betul tuan-tuan. Doktor ni tak semua betul. Ada doktor betul, ada doktor gila. Ada doktor gila. Jadi jangan tuan-tuan semata-mata dengar doktor, tuan-tuan telan bulat-bulat. Dengar al-hafiz, dengar telan bulat-bulat. Jangan macam tu. Tengok dulu benda yang dicakap tu, yang dihajar tu, menyalahi tak syariat, menyalahi tak akidah, barulah kita boleh pakai. Ni kalau benda tak elok, benda salah dengan akidah, janganlah kita pakai. Jangan jadi lu benda macam tu. Tok guru tasawuf datang ngajar, pergi halau. Apa jadah lagi tu? Patut fal yatafaddal tok guru, alhamdulillah. Mujulah tok guru datang ngajar tasawuf kat tempat kita orang ni. Ni dak tanya siapa panggil kau datang ngajar sini? Uang Hasam tu. Tak ada adab nama, biadab. Jahat adab. Tak kira lah. Huwal hayyu. Habis. Jadi artinya Allah Ta'ala itu yang hidup, tidak ada Tuhan melainkan dialah. Tu dalil Quran tu. Mana dalil Allah Ta'ala tu hidup? Tu dalam Quran Allah Ta'ala firman huwal hayyu, dia yang hidup. Itulah dalilnya. Tidak ada Tuhan melainkan dialah. Yang nama Tuhan ni tak ada lah selain daripada Allah lah Tuhan. Tuhan itulah Allah. Perkataan Tuhan ni jangan diguna pakai, jangan dikongsikan kepada yang lain. Patung-patung panggil patung, berhala panggil berhala. Jangan panggil Tuhan Hindu, Tuhan Hindia, Tuhan Buddha, jangan. Kerana hakikat Tuhan sekalian makhluk ni adalah Allah. Jangan kita lah mandai-mandai bagikan, tu Tuhan Buddha, tu Tuhan Hindu, ni Tuhan orang Islam. Na'udzubillah.
membawa kepada banyak Tuhan pula dah. Tuhan tu satu je lah, Allah. Mana ada yang lain? Mana boleh dikongsi dengan perkataan yang lain? Orang kafir nak panggil patung-patung dia tu Tuhan, tu lantak dia lah, dia kafir. Yang kita orang Islam pun panggil juga. Lu tak apalah, lu punya Tuhan lain. Bengong tak bengong. Kita pula yang kata lu tak apalah, lu kafir, lu Tuhan lu lain. Kita pula yang cakap macam tu. Salah tu cakap macam tu. Mana ada Tuhan yang lain? Allah tu lah Tuhan kita, Allah tu lah Tuhan dia juga. Cuma dia tak ngaku, cuma dia tak percaya. Dah nak habis dah, lebih dah 5 minit, 10 minit. Nanti minggu depan potong 10 minit. Sebab ni dah terlebih dah ni. Maka hendak berdoalah kamu, hendaklah berdoa kamu, mintalah pada Allah. Doa, nak doa ni ada adab-adab dia. Memuji Allah, bismillah, memuji Allah, bersolawat. Kemudian hati kita mesti yakin. Bila kita berdoa, sambil-sambil hati kita yakin doa yang kita bacakan ni sedang didengar oleh Allah dan akan dikabulkan oleh Allah. Lagi pula Allah dah tahu apa yang kita nak mintakan ni sedia kala lagi dah ada dalam ilmu pengetahuan Allah. Jangan kita sambil-sambil doa dalam hati tak ada mano dah ni, tahu ke tidak ni. Tuhan tahu dah hati kita macam tu. Sebab tu lah kadang-kadang kita doa Tuhan tak terima, sebab kita dah jahat sangka dengan Allah. Doa dengan penuh keyakinan, makna doa aku ni, aku minta ni bukan sebab Tuhan tak tahu. Aku doa ni, aku minta ni nak menunjukkan sifat kehambaan aku, hajat aku kepada Allah. Aku ni dhaif. Aku yakin apa yang aku nak minta ni semuanya dah ada dalam pengetahuan Allah sedia kala lagi, dan dia akan kabulkan apa yang aku minta ni. Ni sambil-sambil doa dalam hati tak ada mana dah. Dah ke tidak lah ni. Mana Tuhan nak bagi? Kita jahat adab lah dalam doa. Kemudian hal keadaan kamu berdoa itu dengan kelakuan ikhlas. Baginya Allah agama. Allah Ta'ala bagi Allah Ta'ala tu agama, yakni undang-undang hukum hakam. Puji-pujian itu bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tu nampak tu, Tuhan sekalian alam, sekalian makhluk. Apa sahaja jenis makhluk, Tuhannya, pemiliknya adalah Allah Ta'ala. Maka nyatalah di dalam ayat itu bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Ianya Allah Ta'ala tidak mati. Habislah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadi kesimpulan, maknanya kelas kita pada pagi ini, wajib atas kita mengetahui Allah Ta'ala itu ada sifat hidup. Jadi sifat hidup ni sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Hidup Allah sedia kala lagi dan kekal hidup selama-lamanya, takkan mati, takkan binasa. Dalil-dalilnya, dalil hidupnya Allah Ta'ala itu, dalilnya adalah alam ni, dalilnya adalah kita makhluk ni. Kita makhluk ni lah sebagai dalil dan bukti Allah Ta'ala itu bersifat hidup, tidak mati. Cukuplah setakat situ. Salah silap lebih kurang, kalau ada tak nyata tak terang tu minta ampun maaf lah. Kita bukan ahli nak mengajar ilmu tauhid. Baca-baca gitu-gitu boleh.